Okey, kalau sentiasa lenguh-lenguh betis tu, lenguh-lenguh tu waktu bila? Biasanya lah kalau pengalaman saya sendiri, lenguh-lenguh tu waktu kita sedang berehat-rehat. Maksudnya time nak baring, time nak tidur, time tengah duduk, time tu lah nak rasa melampau-lampau lenguh. Dan lenguh tu rasa macam nak kena picit-picit ataupun kaki kita tak boleh duduk diam. Kalau duduk setempat je dia akan rasa lenguh. Yang itu restless leg syndrome. Itu kalau yang macam tu lah, yang itu restless leg syndrome. Kalau yang biasa kita jalan-jalan pun rasa sakit, itu berkenaan mungkin dengan otot-otot kita lah. Restless leg syndrome ni sama ada lactic acid berkumpul dekat bawah kaki ataupun kita kekurangan vitamin B ataupun adrenal fatigue. Badan kita dalam keadaan stres, bila kita ada GERD, kita ada masalah penyerapan serta nutrisi termasuk vitamin B. So memang kita akan ada rasa lenguh-lenguh tu. Sampai bila perut dah baik, asid perut dah bertambah, lenguh-lenguh tu akan hilang dengan sendirinya dan boleh datang balik lah. Tapi biasanya kalau kita dah tahu sebab dia, bila datang balik kita dah tahu nak manage macam mana lah. Dan lagi satu, kalau lenguh-lenguh berkenaan dengan otot, contohnya lah kita naik tangga, hari ni kita dah rasa lenguh-lenguh sangat kaki. Okay, bila kita ada GERD, kita ada masalah penyerapan zat. Bila kita ada masalah penyerapan zat, proses untuk recover badan kita ni lebih lambat daripada orang yang normal. Contoh kalau orang normal pergi bersenam, berlari, balik malam dia tidur, esok kaki dia dah okey ataupun mungkin sikit-sikit sakit. Tapi bagi kita baru naik tangga sikit, esok kaki dah lenguh-lenguh, berhari-hari nak tunggu proses recovery dia tu. Sebab kita kekurangan penyerapan zat, protein, kalsium dan magnesium termasuk vitamin B tadi. So baikkan perut lah. Sebab GERD ni memang selalu berkenaan dengan low stomach acid. Jadi bila low stomach acid, perut kita yang berasid ni jadi tak berasid, jadi dia tak boleh nak serap certain vitamin. Kalau pedih bawah perut tu bahagian mana? Kalau bahagian betul-betul dekat ulu hati tu, situ bahagian perut kita lah. Kalau bahagian kiri pun perut ataupun pankreas, kalau sebelah kanan adalah empedu. Kalau bawah sikit, kiri atau kanan ataupun tengah adalah usus besar. Kalau tengah-tengah adalah usus kecil, kalau daripada tepi sampai ke bawah adalah usus besar. So tengok bahagian mana yang sakit tu. Kalau pedih-pedih biasanya adalah radang ke, ulcer ke, berkenaan macam tu lah. Biasanya kalau pedih-pedih ni, kalau pengalaman saya sendiri, saya akan amalkan selain suplemen, saya amalkan jus kobis. Jus kobis membantu radang ataupun ulcer dengan cepat. Cuma dia berangin sikit, especially perut kita yang tak apa-apa nak menyerap ni. Jadi kita kena ambil secara berperingkat dan kita kena ada suplemen lain untuk counter angin daripada kobis ni nanti. Sebab kobis ni dia ada bahan dalam dia yang perlu dihadamkan oleh bakteria baik. Jadi kalau kita ada kurang bakteria tu, dia tak dapat nak hadam. Biasanya memang kita kurang lah, kita asid perut pun kurang, bakteria baik pun kurang. Jadi proses penghadaman kita ni memang sangat perlahan dan lemah daripada orang normal. Zalika, ada tak kanak-kanak umur 7 tahun ada gastrik? Ada. Baby pun boleh ada GERD. Baby pun boleh ada GERD. Kita tengoklah sejarah anak-anak ni macam mana daripada dia bersalin. Sebenarnya bila bersalin kalau bersalin secara normal, perut dia cukup bakteria baik dia dapat daripada kita secara normal waktu bersalin. Tapi kalau Caesar, dia akan ada masalah bakteria baik dalam perut dia. Jadi kita kena tengok anak kita daripada dia bersalin, tumbesaran dia lah, maksudnya sakit-sakit dia, ada banyak makan antibiotik ke. So kita kena tengok dekat situ sebab yang itu akan mengganggu dia punya bakteria baik dalam perut. Bila kita kurang bakteria baik dalam perut ni, kita tak ada kurang perlindungan pada kita punya dinding perut. Senang dapat ulcer, senang ada masalah penghadaman, senang juga untuk kena GERD. Jadi yang itu kena tengok. Biasa anak-anak ni pun selain daripada sakit-sakit macam tadi tu, probiotik semua, stres. Kita kena tengok anak kita selalu marah tak? Kadang-kadang stres ni memang boleh menyebabkan gastrik. So kita kena tengok anak kita punya tumbesaran. Anak saya yang tua tu umur 7 tahun, dia beberapa kali jugalah dah kena gastrik kan. Tapi dia bukanlah gastrik yang macam kita yang dah teruk berpanjangan, ni macam on and off lah. So kita tahulah kadang-kadang bila satu hari tu kita selalu marah, dia keras sangat dengan dia ke, esok-esok dia macam gastrik sikit.
murung sikit. So kita kena tengok lah. Jaga daripada anak-anak ni masih kecil lah. Sebab saya dulu, saya sembelit dari umur 6 tahun. Umur 6 tahun saya dah sembelit. Umur 6 tahun saya dah berak berdarah. Tak tahulah buasir ke apa kan. So daripada situ sebenarnya pemakanan kita daripada kecil situ boleh membina lah penyakit ni. So anak-anak kita jaga. Kalau dah nampak simptom sikit-sikit tu, kita jagalah pemakanan dia. Dia mesti ada ambil probiotik, kurangkan makanan-makanan gula, makanan proses semua. Sebab yang ini akan menentukan perut dia di masa akan datang lah. Salam. Hai Umi K. Reunion song. Nama reunion song. Okay. GERD boleh menurunkan berat badan tak? Okay, bila kita ada masalah GERD ni, kita ada low stomach acid. Tapi paling penting lah, kalau you all ada tanda apa-apa, anak ke siapa, pergi cek dengan doktor. Sebab yang saya share ni adalah berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dan research yang saya buat. Apa-apa pun untuk mengesahkan, kita kena cek dengan doktor. Dan kalau beli, saya ada buat ebook itu, kalau beli ebook tu saya ada suggest check up apa yang kita boleh buat dekat doktor, pemeriksaan apa supaya tepatlah kita pergi. Tak adalah kita pergi sini, doktor ni kata bukan pergi sini kan kita banyak buang masa. So kita boleh pergi terus pada pemeriksaan yang betul. Kalau kita ada GERD, kita selalunya ada masalah low stomach acid. Maksudnya asid yang kurang. Bila asid yang kurang, tak dapat nak menyerap zat. Satu, tak dapat menyerap zat. Nombor dua, bila asid kurang, kita ada masalah pembiakan bakteria jahat. Sebab bakteria jahat ni, yang makanan kita masuk ni dibunuh dengan asid perut kita yang tinggi. Jadi bila asid perut kita kurang, dia boleh masuk sampai ke usus kecil. Jadi dia boleh duduk kat usus kecil tu, dan bila kita makan sebarang nutrisi, bakteria ni akan berlawan lah sesama dia untuk, ataupun dia sendiri dekat situ akan cuba untuk dapatkan nutrisi ni sebelum sempat kita dapat. So ada dua sebab GERD, penyerapan kurang, lagi satu bakteria jahat yang akan serap nutrisi tu. Jadi kita kena repair penghadaman kita, asid perut kita, supaya kita boleh serap semua makanan-makanan tu. Dan macam saya dulu pun turun berat badan, tapi bantuan suplemen sebenarnya membantu. Sebab suplemen bila dia dah siap dengan satu suplemen, sekejap saya tunjuk. Okay, contohlah suplemen. Dalam ni adalah kalsium magnesium. Dia sudah jadi kalsium, magnesium dan vitamin D. Kalau untuk kita dapat semua ni daripada makanan, kita kena makan mungkin ada kuantiti makanan yang cukup. Dan bila masuk dalam perut kita perlu pecah-pecahkan. Ada banyak proses dan kerja-kerja enzim bakteria untuk menjadikan dia nutrisi supaya boleh diserap dengan badan. Tapi bila suplemen dia dah siap-siap, jadi proses untuk menghadamkan dan menyerap vitamin ni dia lebih mudah lah. Sebab tu kita perlukan bantuan suplemen. Tapi kalau kita makan suplemen yang sintetik, mungkin dia tak menambah baik lah. Dia menambah buruk ke, kita tak tahu. So cari suplemen yang organik dan terbaik, apa-apa yang ada science base lah, ada kajian study semua. Okay. Kan Nazira time duduk diam, rasa macam sakit-sakit, nak kena picit-picit. Itu restless leg syndrome. So yang itu boleh tingkatkan penghadaman. Sebab sebenarnya sakit kita ni yang paling penting adalah penghadaman kita kena lancar. Bila lancar, nutrisi menyerap banyak, badan kita, sel kita dapat makanan zat dan boleh bantu kita punya kesihatan, bantu pemulihan. Tapi bila kita tak cukup zat, walaupun kita jaga makan, pantang makan, tak baik-baik, lambat. Dan lagi jaga makan, lagi rasa lemah, tak bermaya. Sebab kita kurang zat ni. Dekat-dekat dengan pundi kencing tu usus besar kan kat bawah tu. Usus besar ataupun apa tu panggil ilium, antara usus kecil dengan usus besar. Mungkin ada inflammation kat situ, ataupun mungkin ada IBS. Yang tu tuan boleh check, ataupun sementara nak tunggu check up tu amalkan apa-apa yang anti-inflammation ataupun jus kobis tadi. Dan lagi satu, kalau makanan kita ni tak hadam, especially protein, bila dia tak hadam dari atas, bila dia turun ke bawah dia jadi keras.
So bila keras, bila dia lalu dekat kita punya usus-usus ni, kita boleh rasa sakit, especially kalau usus tu ada radang ataupun kecederaan kat situ. Jus kobis ni boleh minum, sebenarnya kena minum banyak kalau ikutkanlah. Tapi kita kena tengok tahap perut kita lah, penerimaan perut kita. Mula dengan sikit dulu, mungkin 1 hari setengah cawan dulu. Lepas tu upgrade sikit-sikit. Tapi kena tengok keadaan perut dan mesti ada bantuan lain jika ada angin. Sebab tu dalam program saya akan ada banyak cadangan nutrisi sebab yang ini akan counter yang ini akan counter yang ini. Sebab contoh, kita nak minum jus kobis ni sebab dia sangat baik dan sangat cepat meredakan ulcer dan radang. Tapi jus kobis ni boleh menyebabkan angin pada kita yang ada masalah penghadaman. Tapi kita perlukan. Sebab tu kita perlukan bantuan lain. Contohnya benda-benda yang boleh menghilangkan angin. Sebab tu bila nak baik ke, nak proses kita nak healing ni tak cukup dengan satu benda sahaja. Ada banyak benda kita kena pertimbangkan. Sebab tu juga kalau ada orang tanya macam mana nak baik perut. Saya tak boleh nak explain dekat dalam komen sebab bila nak explain dia kena panjang. Contoh saya explain satu je, tambah asid perut, minum apple cider. Lepas tu orang tu minum apple cider, saya rasa rimas kenapa saya minum apple cider makin teruk. Dia ada yang lain, kena counter, kena ni. So dalam komen saya tak dapat nak terangkan secara detail. Dan dalam posting sekalipun dia tidak secara, dia kira macam je lah. You all kena try and error dekat diri sendiri. Sebab nak buat video pun saya tak sempat lagi kan. Stres boleh kena gastrik. Antara sebab-sebab gastrik adalah ubat, antibiotik, stres, pemakanan. Stres boleh menyebabkan gastrik. Jadi bila kita ada gastrik ni, kurang-kurangkan stres. Stres ni tak semestinya stres emosi, stres dalam keadaan bekerja, workaholic sangat pun tak boleh. Boleh kena gastrik. Even saya yang dah baik ni, saya masih ada gastrik lagi. Walaupun saya dah tak ada anxiety, saya masih ada gastrik lagi. Cuma gastrik tu bukanlah tahap macam dulu bila gastrik saya anxiety. Gastrik anxiety semua kan. Bila gastrik reflux sampai ke atas. Sebab bila kita dah tahu kita boleh manage. So sampai sekarang kalau saya kerja dalam keadaan yang terlampau fokus pun boleh perut boleh gastrik sekejap dan kita dah tahu kita buat dalam seminggu dia akan okey balik. So kena jagalah bila dah ada gastrik ni, kena jaga sebab kita dah ada kelemahan banyak pada perut kita. Dia tak macam biasalah Ida. Muhammad Ali, macam mana nak atasi sembelit? Okay, sembelit ada banyak sebab. Satu, kurang bile ataupun macam deterjen lah yang dikeluarkan daripada hati ke hempedu tu untuk digestkan dan dia juga melembabkan najis. Dua adalah makanan yang tak hadam. Bila makanan yang tak hadam dia akan menjadi keras. Keras dan tak boleh. Yang tiga adalah faktor pemakanan kita. So kalau saya sendiri sembelit dulu, bila saya improve saya punya asid perut, saya kurang sembelit dah. Tak ada keras sangat. Dan lagi satu boleh amalkan yang osteometrik tu, cuma osteometrik tu kena amal dalam keadaan berhati-hatilah sebab kita tengah membina asid perut dan osteometrik tu kerja dia adalah kalsium magnesium yang boleh menetralkan asid. So kena macam counter balik lah. Neutral, asidkan balik. Kalau dah terneutral, asidkan balik. So memang proses dia rumit sikit lah. Kalau nak makan vitamin C waktu gastrik boleh tapi jangan ambil vitamin C yang masam tu. Kalau yang itu memang akan mengganggu perut kita. Jadi ambil vitamin C macam saya amalkan vitamin C yang sustain release tu. Dia dibuat daripada jagung, tak masam dan boleh makan dalam perut kosong. Jangan ambil yang berasas yang masam-masam tu. Okay, badan tu huyuh hayang. Okay, badan tu huyuh hayang tu bahagian mana? Satu badan ke, pening berpusing ke atau kepala je rasa tu huyuh hayang? Kalau kepala je rasa tu huyuh hayang itu adalah alergik daripada perut sama ada histamin, selalunya dari makanan tak hadam lah. Kalau saya sendiri, kalau saya makan sesuatu yang tak hadam, saya akan tu huyuh hayang dulu. Dan tu huyuh hayang tu lama. So benda tu kena pastikan perut start digest. Kalau dia daripada alahan makanan yang tak digest tu boleh ambil vitamin C lah. Kalau terhuyuh hayang daripada vertigo, yang itu pun kena sihatkan perut juga sebab vertigo ni daripada masalah penyerapan kalsium dan juga masalah vitamin B lah yang berkenaan dengan saraf. So kena pastikan yang mana satu. Kalau kerap rasa mencucuk kat dada kiri,
Sampai belakang. Okey, kiri kita ada saraf yang bersambung. Perut kita ni, kalau sebelah kiri dia boleh naik sampai atas ni. Sebab tu kalau kita ada masalah perut, kita rasa sebelah tengkuk kiri, kepala kiri, bahu kiri. Tapi pergi cek doktor lah. Especially lelaki kan, kita kena pergi cek tengok kesihatan jantung. Tapi kalau ada GERD ni selalunya memang itulah daripada perut. So bila perut tu bengkak, luka ataupun stres dekat dalam tu, dia boleh menyebabkan kesakitan yang kita rasa tu, referred pain tu sampai ke bahagian lain, mencucuk-cucuk bahagian lain. So baikkan perut, benda-benda cucuk-cucuk tu akan hilang. Memang sampai belakang belikat semua. 10 Ramadan jadi reflux, rasa tercekik makanan. Masa sebelah hari Ramadan, period tak puasa, reflux tu hilang. Okey. Bila kita puasa, kalau kita ada GERD, kita ada asid perut, mungkin tak berapa kuat, asid tu akan reflux naik ke atas dan menyebabkan dia panggil silent reflux lah, mungkin boleh menyebabkan radang, bengkak dan sebagainya. Dan kalau angin juga boleh naik ke atas. Sebab kita ada GERD, injap kita ni terbuka. Bila terbuka, benda boleh naik ke atas. Sebab tu bila naik ke atas, rasa benda tu ada dekat situ, angin dan sebagainya lah. Dia tak puasa, kita makan. Bila kita makan, dia sentiasa menolak balik lah. Menolak makanan ke bawah. Kalau kita tak makan, memang dia akan tendang balik ke atas, sama ada asid ataupun angin. Kalau kerap pedih perut kena, kerap pedih perut ni kena cek dululah, tengok perut ada radang ke ulcer. Kalau ada radang ke ulcer, kita tak boleh naikkan asid perut macam biasa sebab nanti boleh menyebabkan radang dan ulcer tu makin bengkak kan. So kena cek dulu. Tapi kalau kita kekurangan asid perut juga boleh menyebabkan radang pada perut. So dia kedua-duanya, tapi yang utama kena clearkan dulu radang dengan ulcer tu. Macam saya dulu, sebelum radang saya baik, saya dah start naikkan asid perut. Tapi setelah 2 bulan lah saya pantang, makan suplemen semua. Lepas tu baru saya berani untuk naikkan asid perut. Tapi dalam waktu yang sama saya masih ada radang. Cuma sebab saya ada bantuan suplemen untuk coated perut tu, melindungi perut tu daripada asid yang bakal saya bina semula tu. So dia agak complicated sikit lah. So yang itu hanya dalam program. Saya akan share, cuma program tu saya dah tak buka sangat. InsyaAllah nanti saya buat program, kalau ada program lain saya akan bagi tahu. Kalau minum jus kobis dalam masa yang sama, kena makan ubat angin ke? Jangan makan yang pada masa yang sama. Tengok dulu keadaan perut. Biasanya mula-mula makan, saya sendiri mula-mula makan saya senak dekat atas perut ni dengan dada ni, senak disebabkan kobis tu. Jadi kalau rasa senak, cuba bawa makan dulu supaya dia bergerak. Kalau lepas-lepas tu rasa berangin, dan yang lepas tu bolehlah kita nak ambil ubat angin ke, suplemen ke, apa sajalah yang membantu mengurangkan benda tu. Okay, kejap saya tengok. Soalan lagi tak? Saya tengok yang tanya dalam grup. Okay, ada yang tanya rasa resah, nak bawa kereta rasa resah. Okay, perasaan-perasaan tu datang daripada GERD, perut yang stres, dan lagi satu daripada oxidative stress. Bila kita ada masalah dengan perut kita, penghadaman yang tidak lancar, bakteria jahat yang banyak, kita akan ada oxidative stress, iaitu kita tak balance antioksida dengan stres dalaman, free radical. So memang kita kena ambil antioksida untuk mengurangkan perasaan mengarut-ngarut tu. Ada beberapa jenis antioksida lah. Selain tu bolehlah dapatkan daripada makanan, tapi ambil yang, sebab makanan yang tinggi antioksida ni adalah makanan yang berwarna purple. Benda yang masam dan berasid. Jadi bila kita ada masalah perut nak ambil ni, dia ada trigger sikit lah. Okay, macam mana cara nak hilangkan radang? Boleh ambil kobis ataupun klorofil. Dan kalau suplemen, boleh ambil collagen, tapi ambil collagen yang 1000 Dalton lah. Jangan ambil yang 3000 Dalton, dan pastikan collagen tu asli. Dan juga boleh guna juga bone broth, sup, apa dia panggil lah, sup kaki ayam tu. Kita nak ambil collagen daripada ayam tu, tapi kena konsisten lah.
dia membantu membina tisu. Selain tu boleh cari macam Cobis dia ada L-glutamine. Saya ambil L-glutamine selain daripada Cobis, saya ambil daripada suplemen juga. So kedua-duanya sekali. Dan benda ni kita kena kerap-kerap. Macam contohnya dah okey, beberapa bulan lagi kita kena tetap ambil lagi sebab kita berisiko kalau sudah ada radang, berisiko untuk ada lagi dan ada lagi selagi